Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 3 kelas agama petang Sekolah Kebangsaan Mambang. Okey, hari ini dalam video ni kita akan belajar subjek adab. Okey, buku adab yang berwarna oranye tu. Okey. Tengok dalam video ni pun dah ustaz dah tunjuk dah. Ni contoh buku teks ni. Ni adab. Okey, ini tajuk yang kita akan belajar dalam video ni, adab ketika bertanya. Okey, boleh buka muka surat 52, 53, 54. Itu muka surat dia 52, 53, 54. Okey. Adab ketika bertanya. Kita nak tanya orang pun mestilah ada adab dia, mestilah ada cara dia. Okey, awak semua boleh buka muka surat 53. Okey, awak tengok laser ustaz yang warna merah ni. Okey, ustaz dah tunjukkan ni kat sebelah kanan ni muka surat 53. Okey. Tajuk di situ yang awak boleh tengok apa dalam buku teks awak tu. Ustaz pun dah letak dah keratan buku gambar buku teks tu. Ni di sebelah kanan ni, adab bertanya menurut Islam. Okey, apakah yang Islam sarankan kepada kita untuk kita cara kita nak bertanya ke orang tu. Cara kita nak bertanya ke orang. Islam pun dah ajar. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, tengok ni ustaz dah tulis Rumi kan ni. Rumi pun ada sebelah kiri ni. Tengok ni. Okey, kita tengok yang Jawi. Kita baca yang Jawi. Tengok sebelah kanan ustaz tu laser warna merah. Yang pertama, sentiasa ikhlas ketika bertanya. Okey, kita nak tanya orang tu kenalah hati yang ikhlas. Janganlah muka masam-masam nak tanya kan. Dalam hati pula macam tak ikhlas je tanya orang. Okey, yang kedua, memberi salam atau ucapan selamat. Sebelum awak nak tanya orang tu, bagilah salam. Assalamualaikum. Pakcik, dekat mana kedai buku Saya tak jumpa kedai buku. Bagi salam macam tu. Okey, nombor 2, bertanya dengan sopan dan tidak berputar belit. Okey, tanya dengan elok-elok. Elok-elok tanya. Jangan putar-putar belit pula kan. Pakcik, kedai buku tadi dekat mana tiba-tiba kan. Tak bagi salam kan. Tiba-tiba main tanya je. Bagi salam dulu. Okey, yang keempat, tidak terburu-buru meminta dijawab dengan segera. Okay, bila awak tanya orang, awak janganlah harapkan orang yang ditanya tu jawab dengan segera, jawab dengan cepat. Awak kena sabarlah. Tiba-tiba nak marah-marah pula orang tu. Aku dah tanya kau ni, kenapa kau tak jawab? Contoh. Okey, jadi bila tanya tu kena tenang lah, kena sabar dengan jawapan yang akan diberi oleh orang yang ditanya oleh awak tadi kan. Okey, tu contoh dia. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Orang yang layak kita tanya. Okey, awak boleh tengok juga buku awak. Tengok juga slide ni pun tak ada masalah. Ustaz dah letak dah gambar dalam buku teks dalam ni juga Ustaz letak. Okey, jadi kita tengok sama-sama kat sini je. Okey, latihan sekolah tanya kepada guru. Okey, yang pertama tu latihan sekolah tanya kepada guru. Yelah, latihan sekolah awak siapa yang bagi? Mesti cikgu sekolah bagi kan. Jangan awak pergi tanya orang kerja stesen minyak pula. Kerja sekolah saya mana dia pun tak tahu sebab dia tak mengajar kan. Okey, tu contoh. Yang kedua, belajar memasak tanya kepada ibu atau kawan. Okey, awak boleh tanya ibu awak kan, sekarang PTPR kan di rumah kan. Kacau dah sikit mak awak tu kan. Masa dia masak tu kan, tanya sikit. Itu contoh-contoh. Okey, sekarang pun awak dah boleh tengok YouTube, tengok chef kan. Chef. Okey, contoh chef apa Chef Wan ke kan. Banyak sekarang ni. Awak boleh tengok video memasak dekat YouTube pun boleh juga. Nak belajar memasak. Lepas tu bincanglah dengan ibu awak. Okey, yang ketiga, sesat jalan kepada orang tempatan. Maksud dia kat sini, bila awak sesat jalan, awak tanyalah kepada orang tempatan. Maksudnya orang yang ada di sekitar awak sesat tu. Contoh awak pergi pergi Pulau Pangku.
Okey, pergi bercuti, bagi bercuti kan. Lepas tu sesat pula dekat pulau tu. Awak nak pergi kedai lain tapi sesat. Contohlah sesat kan. Jadi awak tanyalah orang yang di sekitar situ. Itulah maksudnya orang tempatan. Malu bertanya, sesat jalan. Jadi jangan malu nak tanya. Nanti sesat sampai ke sudah. Okey, kita tengok yang keempat. Belajar ilmu agama kepada ustaz, contoh. Okey. Belajar ilmu agama ni mestilah awak kena tanya kepada ustaz, ustazah, kan, yang hebat-hebat kan. Mufti tu, kalau awak tahu tu mufti, tanyalah ilmu agama ke situ. Janganlah awak pergi tanya, awak nak belajar ilmu agama ni, awak pergi tanya ni, apa orang panggil, orang repair kereta. Tapi tak semestinya orang repair kereta tu dia tak reti agama. Mungkin dulu dia ustaz, sekarang dia repair kereta. Tapi kata apa, tidaklah kita merendahkan ilmu dia, tidak. Tapi dalam spesifiknya, dalam khususnya kita nak tanya, tanyalah kepada ustaz-ustaz, gitu, ustaz-ustazah kan. Okey, kita tengok yang kelima. Belajar memandu kepada cikgu memandu. Yalah, awak nak belajar mandu, nak belajar bawa kereta, nak belajar bawa motor kan. Belajar bawa basikal tak payah cikgu dah. Belajar bawa basikal kayuh je lah. Okey. Belajar mandu yang memerlukan lesen lah. Memerlukan lesen mestilah awak kena ni lah, pergi daftar sekolah mandu lah kan. Nak dapat lesen. Sekarang awak kecil lagi, awak umur 9 tahun. Tak cukup umur lagi. Nanti awak dah besar, daftar sekolah mandu, dapatkan lesen. Kata ada lesen, kena saman. Melayang 300. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita tengok muka surat 54. Okey, tak payah buka buku tab tak apa. Dalam ni pun dah ustaz dah tunjuk dah kan. Okey, kita tengok muka surat 54 ni. Tidak beradab ketika bertanya. Apa tu? Apa contoh yang kita tak beradab tu? Kita tengok dalam ni, ada dalam ni. Tengok yang pertama. Tengok laser ustaz ni. Mahal ni ustaz beli ni. Siap boleh tunjuk dalam komputer lagi. Okey, bertanya dengan suara yang tinggi dan perasaan marah. Tanya tu bukan apa? Main tanya kan. Kedai Pak Li kat mana? Punyalah tanya macam tu kat orang. Nak jawab takut. Okey, jadi jangan tanya macam tu. Tak elok. Tak elok. Semua pangkah ni semua pangkah. Semua tak elok tu. Yang kedua, bertanya pada perkara yang boleh menyinggung orang yang ditanya. Okey. Jadi bila awak tanya kat orang tu, awak kena fikir, contohlah kan, apa? Awak kena fikirlah, soalan ni boleh tak aku tanya dekat dia ni? Takut menyinggung perasaan dia. Sebelum awak tanya tu, awak kena fikir dulu soalan dia. Jangan main tanya je kan. Terasalah hati kawan tu. Okey, jadi kita tak nak bagi hati dia terasa. Janganlah tanya soalan yang menyentuh hati dia, menyinggung hati dia. Okey, yang ketiga, bertanya sambil lewa dan tidak ikhlas. Okey, awak nak tanya tu, buat cara nak tanya lah kan. Tak tanya, tak tanya. Contoh dia kan. Ni tanya main-main je tanya orang kan. Okey, dengan buat mukanya, kedai Pak Li kat mana buat muka macam kedai Pak Li kat mana buat muka awak kan suka buat muka kan. Macam tu lah, buat muka. Tanya tu sampai buat muka. Tu dah, awak tak tahu je kat orang tu. Okey, tu cara tak elok. Okey, yang keempat, tidak meminta izin dan memberi salam. Awak tanya orang tu, kena bagi salam. Assalamualaikum. Baik betul budak ni. Tengok pakcik tu, baik betul budak ni, bagi salam dulu. Mestilah hati dia puji awak kan. Minta izin. Pakcik, bolehkah saya tanya pakcik? Itu cara tanya. Kena minta izin. Okey, bagi salam tu penting. Awak bagi salam, dia jawab, dapat pahala dulu. Okey, kita tengok slide yang selanjutnya. Dah rekod belum ni? Okey, dah rekod. Okey. Ustaz baru buka kamera. Tadi Ustaz tak ada buka, saja tak ada buka kan. Okey, kita tengok
Okey, faedah dan hikmah mengamalkan adab bertanya. Apa yang awak boleh dapat kalau ikut adab bertanya menurut Islam ni? Apa yang awak boleh dapat? Kebaikan apa yang awak boleh dapat? Okey, kebaikan dia kita tengok kat sini. Nombor 1, maruah terjaga. Okey, maruah terjaga. Air muka awak akan terjaga. Maruah keluarga awak pun terjaga. Sebab apa? Awak tanya je pun. Takkan maruah terjaga. Okey, ni sebab dia. Tengok Contohlah awak tanya pakcik tu dengan cara kasar, dengan cara menengking, dengan cara marah kan, dengan cara marah kan. Dengan cara tinggi suara kan. Pakcik, kenapa nak pakcik bawa motor laju-laju contoh. Awak tanya tu macam nak marah kan. Memanglah awak marah anak pakcik tu bawa motor laju-laju, tapi janganlah awak pergi tanya dengan cara yang marah. Okey, bila awak tanya dengan cara macam tu, pakcik tu akan terasa. Jadi dia pun sembanglah dengan kawan dia. Aduh, anak senah hari tu dia tanya aku, marah-marah dia, tengking-tengking pula dia. Aku ni dah lah orang tua. Boleh tahan budak tu tanya soal, tanya pun. Cubalah tanya elok-elok. Okey, bila dia dah cerita kat kawan dia tu kan, dah tak elok dah air muka awak tu. Nama awak tercemar dah kat situ. Okey, yang kedua kita tengok. Tidak sesat jalan. Okey, tidak sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Okey, sesat jalan. Contohlah kan, bukan kita pergi sana sini tu sesat pun. Okey, dia ada lagi ni contoh ni kan. Contohlah awak dalam kelas, awak tanya, awak tak tahu ni 2 kali 2 berapa, awak tak tahu. Jadi awak tanya cikgu matematik awak. Cikgu ni 2 kali 2 apa? Cikgu pun jawab 4. Okey, awak pun tahu 2 kali 2 4. Kalau awak tak tanya, awak tulis 2 kali 2 5. Okey. Kan dah sesat kat situ. Kalau dah tanya, dah dapat jawapan, tak sesat dah lah kan. Okey, yang ketiga, dipermudahkan dan tercapai hajat. Okey, dan tercapai hajat. Okey, urusan awak akan dipermudahkan bila awak tanya dengan cara elok. Allah Ta'ala pun suka hajat awak. Hajat ni yang kata apa, jawapan daripada soalan awak tu akan dijawab, terjawab. Okey, yang terakhir, disukai dan dihormati. Okey, semua orang suka dengan cara kita bertanya, dengan cara kita lemah lembut. Okey, semua orang akan hormat. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita tengok akibat tidak beradab. Okey, akibat ni orang kata apa, keburukan yang akan awak terima lah kalau tak beradab ni kan. Okey, yang pertama, mendapat dosa. Semua orang tahu dosa. Semua orang tahu dosa ni kan. Okey, nombor 2, tidak tercapai hajat. Awak tanya dengan cara marah, siapa nak bagi jawapan? Orang tak layan. Okey, tak tercapai lah hajat awak tu. Tanya elok, tercapai hajat. Okey, yang ketiga, disisihkan masyarakat. Orang pun menyampah dekat awak, dekat awak yang bertanya ni kan. Tanya tak elok, siapa nak suka? Semua orang menjauhkan diri kan. Okey, yang keempat, sesak jalan. Okey, kalau malu bertanya, sesat jalan. Okey, jadi ikutlah cara beradab menurut Islam. Mudah je pun. Okey, kita berakhlak baik, kita beradab baik, orang akan suka. Bukan orang suka, Allah pun suka. Okey, dah tamat pun kita punya pembelajaran adab ketika bertanya menurut Islam. Okey, tahniah kepada semua yang dah tengok video ni kan, insya-Allah semua faham. Okey, kalau tak faham boleh tanya ustaz. Boleh WhatsApp. Okey, boleh WhatsApp kan. Okey, dah penat tengok video. Apa lagi kan? Minum kopi lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.